Hai, salam sejahtera. Selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Naila Huda dan Afizi Azaman, dan kami akan bawakan perkongsian utama dan menarik di astroawani.com. Apa berita yang anda perlu tahu sebelum anda memulakan hari ini, minggu baru buat kita semua pada hari Isnin. Kita pastinya akan bawakan perkembangan COVID-19 dalam dan juga luar negara, dan kita akan bawakan sedikit berita tempatan dari jenayah ke politik. Kami akan bawakan jam ini. Tapi apa berita utama Afizi pagi ini? Okey, berita utamanya adalah kita tahu garis kadar kemiskinan negara telah pun dinaikkan, yang mana daripada RM900 kepada RM2,200 lebih untuk kadar kemiskinan negara itu, dan ini membuatkan seramai lebih kurang 400 lebih individu telah pun masih mengalami dalam keadaan fasa mengalami kemiskinan itu, dan ini yang membuatkan banyak fasa ataupun dasar-dasar kadar kemiskinan negara ini perlu dikaji semula, berapa ramai golongan yang perlu diberi bantuan selebihnya, dan adakah golongan B40 itu lebih banyak bantuan perlu disalurkan kepada mereka. Ini yang menjadi tanda tanya, dan seperti yang dipaparkan oleh muka hadapan akhbar berita harian, iaitu sebanyak RM5 bilion untuk bantuan kebajikan yang akan disalurkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, kerana JKM menjangkakan bilangan penerima bantuan kebajikan kendaliannya meningkat kepada 1.5 juta orang daripada 500 orang individu sekarang ini. Dan apabila hak pendapatan garis kemiskinan PGK daripada RM980 kepada RM2,208, dan ini memerlukan kerajaan meningkatkan peruntukan bagi bantuan itu kepada RM5 bilion setahun daripada RM1.6 bilion, dan ini akan dapat membantu jumlah penerima yang semakin meningkat disebabkan oleh PGK juga meningkat, Naila. Ya, dan itu menjadi berita utama pada muka hadapan berita harian. Tapi kita juga akan lihat pada muka hadapan New Straits Times, yang mana mereka pula memberikan tumpuan terhadap situasi COVID-19 dalam negara. Kalau kita lihat pada muka depan New Straits Times, headline-nya Vigilance, the Health Ministry is cautioning frontliners to be especially careful as they count among those infected in all COVID-19 clusters. This comes as movement restrictions in Melor, Aman Jaya are extended until September 27 and more infections surface in Kedah and Sabah. Jadi ini merupakan amaran pihak Kementerian Kesihatan terhadap petugas kesihatan di barisan hadapan yang merupakan antara pesakit COVID-19 yang didapati positif. Ini juga mungkin merujuk kepada situasi di negara jiran di Indonesia, di mana sekurang-kurangnya 100 doktor telah pun terkorban akibat COVID-19. Sangat membimbangkan apabila mereka tidak dapat nak menampung jumlah pesakit COVID-19. Mereka juga mungkin kekurangan bekalan perubatan dan sebagainya. Itu antara faktor-faktor yang menjurus kepada petugas kesihatan sendiri yang terlibat dalam kes-kes positif COVID-19 ini. Dan bukan saja petugas kesihatan, tetapi petugas barisan hadapan secara keseluruhannya, termasuk anggota polis, anggota petugas di penjara, contohnya sebagai kes di Sabah, iaitu kluster Benteng itu, yang melibatkan beberapa petugas ataupun kaki tangan penjara yang dijangkiti COVID-19 dalam kalangan parti, dan itu yang menjadi kebimbangan. Tan Sri Dr. Noor Hisham menyatakan bahawa perlunya tidak kisah sama ada petugas kesihatan ataupun petugas barisan hadapan yang lain, apabila anda berada di frontliner, barisan paling hadapan, amalkan penjarakan fizikal, pembangkaian pelitup muka dan sebagainya untuk mengelakkan bahawa barisan hadapan dijangkiti. Kerana apabila barisan hadapan dijangkiti, ini akan melumpuhkan sistem kesihatan negara, sistem pertahanan negara, dan inilah perkara yang kita bimbangkan. Dan selain daripada itu, kita nak juga membawakan kepada anda berita mengenai COVID-19, yang mana kalau kita lihat sejak daripada minggu lepas, negara kita dikejutkan dengan beberapa angka yang mengerikan ataupun yang membimbangkan rakyat Malaysia sendiri, yang mana melihat kepada 3 angka, antaranya melebihi daripada 100 angka, tetapi kesemuanya adalah di Sabah, kluster Benteng, yang mencatatkan kes peningkatan secara mendadak dalam kalangan parti yang tiba di negara ini apabila mereka ditahan, dilokapkan dalam tempat yang sukar untuk mengamalkan penjarakan fizikal. Yang mana kalau kita lihat semalam, Malaysia mencatatkan 47 kes COVID-19 pada hari Ahad berbanding 58 kes pada hari Sabtu, menunjukkan penurunan. Kata Tan Sri Dr. Noor Hisham, jumlah itu sebanyak 45 kes merupakan penularan tempatan, manakala 2 kes adalah jangkitan daripada luar negara. Kata beliau, ini menjadikan jumlah keseluruhannya adalah sebanyak 9,915 kes. Kita
85 kes lagi sebelum kita mencapai angka 10,000 kes COVID-19 di Malaysia ini. Dan daripada 45 kes penularan tempatan, 28 kes libatkan warga negara, 17 kes warga asing, 2 kes import dalam kalangan warga asing, dan jumlah yang telah pun discharge semalam adalah 7 kes. Dan dalam pada itu sebanyak 591 kes masih dalam kategori aktif dan telah diasingkan serta dalam rawatan. Dan itu jumlah kematian pula kita masih mengekalkan angka 128 kes. Dan seperti yang dikatakan Afizi tadi, kebanyakan kes sejak kebelakangan ini dikenal pasti terlibat ataupun berpunca daripada kluster Benting Lahad Datu di Sabah, di mana semalam 31 kes membabitkan 22 kes dalam kluster Benting Lahad Datu, 4 warga emas yang dikesan ketika saringan di klinik kesihatan dan 2 kes saringan di pusat kuarantin dan masing-masing 1 kes saringan petugas kesihatan OKT di Ibu Pejabat Polis Daerah Kudat dan saringan dalam kalangan kes penyakit seperti influenza ILI. Manakala sebanyak 14 kes pula dikesan di Kedah, 13 daripadanya membabitkan kluster Tawar dan 1 kes dalam kluster Sungai. Jadi ada lagi beberapa kluster seperti kluster Tawar dan kluster Sungai ini masih lagi berterusan, masih ada lagi jumlah kes yang dikenal pasti agak besar jumlahnya. Kluster Tawar, kluster Sungai dan juga kluster Benteng inilah yang mendapat jangkitan COVID-19 dalam kalangan petugas barisan hadapan yang paling tinggi dikesan sejak daripada minggu lepas. Dan ketika mana negara kita sedang mencatatkan angka jangkitan COVID-19 yang semakin meningkat, kita baru saja menerima laporan daripada WHO sendiri, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, pada awal pagi tadi mereka menyatakan pada hari Ahad semalam merupakan hari yang mencatatkan angka jangkitan baharu COVID-19 yang paling tinggi pernah dicatatkan, iaitu sebanyak 307,000 kes dalam masa sehari saja. Dan walaupun peningkatan jangkitan COVID-19 itu direkodkan banyak di Amerika Syarikat, India, Brazil, tapi dalam masa yang sama juga negara-negara yang telah pun melonggarkan sekatan seperti di negara-negara Eropah, Sepanyol, Perancis mencatatkan angka jangkitan COVID-19 yang agak tinggi. Perancis dengan 40,000 kes hariannya. Dan kita sekarang ini, adakah kita dalam menjejaki langkah yang sama ataupun sebenarnya setelah banyak sekali pengajaran-pengajaran yang sering kita ikuti sejak daripada pandemik COVID-19 melanda ini, tapi nampaknya masih ada yang mengabaikan peraturan ataupun tidak mengamalkan SOP yang telah pun ditetapkan oleh KKM, MKN telah buat baik SOP itu. Bukan senang nak berangka SOP yang telah pun ditetapkan, banyak perkara perlu diambil kira, ditimbangkan, tapi ini membuatkan kita kemungkinan alpa ke ataupun sengaja ambil enteng ke ataupun tidak mengambil serius akan COVID-19 ini yang sebenarnya ia boleh membawa maut. Ia musuh yang kita tak nampak dan boleh menyerang bila-bila masa saja. Dan bukan saja SOP yang mungkin masyarakat masih lagi gagal patuh ataupun segelintir masyarakat gagal lagi patuh kepada SOP ini, tapi ada juga norma dan kelaziman baharu yang masih lagi kita gagal untuk mengamalkan dalam kehidupan seharian kita. Antaranya sejak pandemik COVID-19 melanda negara, satu norma baharu yang patut kita praktikkan adalah pembuangan pelitup muka itu secara bertanggungjawab. Kalau kita lihat di tempat-tempat awam memang penuh pada jalan raya, di tepi jalan dan sebagainya, penuh dengan pelitup muka yang dibuang secara tidak bertanggungjawab. Itu juga laporannya di astroawani.com. Apabila pelitup muka sudah menjadi kebiasaan, jadi sampah baharu, makin banyak yang dibuang merata-rata. Ini laporan oleh Faris Azman ketika kerajaan mewajibkan setiap rakyat di negara ini memakai topeng pelitup muka dan pakaian pelindungan diri PPE juga dalam kalangan petugas barisan hadapan berikutan pandemik COVID-19. Masalah lain pula kini mencetus kebimbangan, iaitu sampah pelitup muka di merata-rata tempat, dan antara lokasi pembuangan alat pelindungan diri itu dikesan di kawasan persekitaran pantai seperti yang kita paparkan visual ini. Ini laporan yang dibawakan oleh wartawan kami apabila mereka mengikuti program pembersihan pantai bersama Puteri Sultan Selangor Datin Paduka Tengku Zatan Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah di Pantai Murid pada Ahad, yang melihat sendiri bagaimana tabiat buruk segelintir masyarakat ini gagal untuk membuang pelitup muka mereka sendiri yang bukan saja seperti sampah biasa, tetapi mungkin ada juga boleh kesan kuman mereka sendiri, mungkin ada yang boleh mendatangkan bahaya kepada kesihatan orang lain. Jadi bukan saja mengotorkan dan memburukkan persekitaran, alam sekitar, tapi dalam masa yang sama bahaya juga dan merisikokan
kesihatan mereka yang perlu membersihkan ini. Kita tak boleh bergantung kepada pekerja-pekerja pembersihan untuk melakukan kerja-kerja ini. Sebenarnya tanggungjawab kita sendiri juga. Ya, betul tu. Dan perkara yang sama juga dikesan di Kuala Lumpur sendiri. Yang mana kalau saya sempat membual seorang individu ini, beliau merupakan seorang yang berpangkat tinggi, seorang pengarah matik sebenarnya. Dia menyatakan bahawa ketika mana trend orang sekarang ini berbasikal dan sebagainya kan, tapi dia mengambil inisiatif itu, katanya saya nak berbasikal ini saya ada misi saya sendiri. Misi saya adalah untuk mengutip sampah yang ada di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur. Yang mana kalau kita lihat laporan di astroni.com, anda boleh saksikan berapa banyak pelitup muka yang dikumpul untuk satu hari saja dia pergi berbasikal di sekitar Kuala Lumpur, sampai boleh menulis merdeka, perkataan merdeka itu, kerana kutipan itu dibuat pada 31 Ogos yang lepas, Hari Kemerdekaan Negara, yang mana berdasarkan Encik Rudi Irwan Syukaimi ini, beliau merupakan seorang pengarah matik, yang mana beliau menyatakan bahawa kecewa melihat pelitup muka semakin banyak dibuang merata-rata. Dia kata terutamanya di kawasan tempat letak kereta ataupun parkir kereta itu sendiri. Dan dia rasa kecewa, sakit mata, dan itu membuatkan dia kadang-kadang dan juga kadang-kadang disertai oleh rakan-rakannya untuk mengutip sampah di sekitar Kuala Lumpur itu sendiri. Dan katanya beliau menyeru juga kepada semua individu ataupun rakyat Malaysia sendiri, khususnya kepada kumpulan-kumpulan berbasikal di luar sana itu. Saya tahu semakin ramai yang membeli basikal untuk orang kata macam trend lah kan. Sekarang ni orang banyak suka berbasikal dan sebagainya. Dan beliau menyeru kepada kumpulan-kumpulan ini untuk melihat sama, sekurang-kurangnya bawa plastik keikat di belakang basikal untuk mengutip sampah di sekitar Kuala Lumpur ataupun di kawasan sekitar anda untuk mengelakkan daripada berlaku sampah sarap terbuang begitu saja. Dan kalau kata sampah sarap ini meningkat dengan mendadak, pelitup muka dibuang dengan begitu saja, macam Nailah cakap, jangkitan kuman dan sebagainya, dan kita juga kemungkinan besar akan melihat sistem peperitan akan tersumbat menyebabkan banjir. Kuala Lumpur baru saja mengalami banjir akibat daripada apa kita tak tahu lagi. Kita masih lagi tunggu statement daripada DBKL dan juga Menteri Wilayah Persekutuan, tapi ini adalah salah satu penyebab kepada banjir itu, dan inilah yang kita nak mengelakkan daripada berlaku. Tolonglah buang pelitup muka di tempat yang sepatutnya, elakkan buang di jalan-jalan raya dan sebagainya. Ini akan mengundang pelbagai perkara yang kita tidak ingini. Dan dah 63 tahun Nailah kita merdeka, adakah kita masih lagi dibelenggu dengan tahap pemikiran negara-negara yang ketiga? Itu yang kita tidak mahukan sekarang. Ya, betul. Kerja-kerja pembersihan ini satu aktiviti yang sangat menarik, sangat menyeronokkan sebenarnya. Kalau kita lihat sejak kebelakangan ini, ramai juga yang menganjurkan kerja-kerja pembersihan dalam kalangan ahli keluarga, rakan-rakan mereka sendiri bagi aktiviti mengisi masa lapang. Itu antara aktiviti yang boleh dijadikan contoh. Tapi ada juga aktiviti-aktiviti yang kita juga nak bincangkan yang tidak sepatutnya menjadi contoh, terutamanya dalam konteks pandemik COVID-19 ini, apabila aktiviti pub dan kelab malam masih lagi terus catat kes ingkar PKP yang tertinggi. Itu pengumuman ataupun perkongsian Menteri Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam. Bukan pertama kali kita dengar berhubung dengan kes ini, apabila kes-kes ataupun aktiviti di kelab malam dan pub mencatatkan jumlah ditahan paling tinggi dengan 294, diikuti aktiviti yang menyukarkan penjarakan fizikal dengan 103 dan acara kerayaan secara tertutup 56 kes. Daripada 512 individu yang telah pun ditahan, seramai 452 individu telah dikompaun, manakala 59 lagi direman. Dan banyak sebenarnya video yang menular di media sosial berkongsikan tentang pengalaman mereka yang ditahan di aktiviti pub dan kelab malam, yang menunjukkan memang penjarakan fizikal sangat sukar untuk dilaksanakan di tempat-tempat seperti di pub dan kelab malam itu. Kita nak cakap tentang tempat sesak di mana sebelum ini kita bawakan laporan mengenai penjara ataupun kawasan perumahan warga asing yang mereka terpaksa duduk di kawasan yang terhimpit dan tersesak seperti itu. Tapi yang ni mereka willingly secara sukarela untuk berada dalam kawasan yang begitu sesak,
yang mendatangkan risiko kepada mereka sendiri. Jadi ini kita dah berapa bulan dah melalui pandemik COVID-19 tapi masih lagi yang gagal memahami. Nak bersosial, tidak kena tempat dan juga tidak kena waktu dan tidak mengambil pengajaran apa yang berlaku di Korea Selatan dan juga Jepun. Yang mana kalau kita lihat aktiviti kelab malam apabila dibuka semula dan ini menarik ataupun meningkatkan jangkitan COVID-19 di kedua-dua negara itu. Yang mana kebanyakannya adalah hasil daripada aktiviti-aktiviti hiburan, kelab malam, karaoke, bar. Semua itu perlu kita tutup buat sementara waktu ini untuk mengekang jangkitan COVID-19 kerana kesihatan itu lebih penting daripada segala macam ataupun perkara-perkara lain yang boleh kita timbangkan. Kalau kehilangan nyawa, ia tidak boleh ditukar ganti. Kalau kehilangan wang, ia masih lagi boleh dicari. Pantun dua kerat ini. Dan kita mahukan supaya semua individu, masyarakat semua patuhi segala penjarakan fizikal, perbaikan bentuk muka. Banyak kali sebenarnya setiap pagi kita sering bawakan kepada anda perkembangan terkini COVID-19. Angka-angka yang kami bawakan itu bukan angka yang sengaja nak bawakan tiap-tiap hari. Bukan sengaja nak buatkan anda bosan ataupun tidak. Tapi ini adalah angka-angka yang penting perlu anda ketahui keadaan semasa dalam negara ini untuk sama-sama kita perangi COVID-19. Ini adalah masa kita jaga kita. Jangan kita tak jaga kita. Kalau masing-masing pentingkan diri, kita tidak akan bergerak ke mana. Vaksin COVID-19 masih lagi jauh. Banyak berpantun Hafizi pagi ni. Dan bercakap tentang COVID-19, sebelum kita berhenti rehat seketika, ada satu laporan juga yang kami nak bawakan yang mungkin dinanti-nantikan ramai pihak. Seringkali kita mungkin dah faham punca COVID-19 ini yang telah mengubah segala aspek kehidupan kita. Mana puncanya? Pasti ramai yang sudah faham, pastinya berasal dari Wuhan, China. Tetapi apa sebenarnya punca tercetusnya, bagaimana secara lebih terperinci, mungkin bakal kita ketahui dalam masa yang terdekat apabila pakar virologi Dr. Lee Meng Yan umum akan mendedahkan data saintifik bagi membuktikan COVID-19 berasal dari makmal di Wuhan, China dan bukan dari pasar basah seperti yang didakwa Kerajaan Republik itu. Malah makmal berkenaan didakwa dikawal sepenuhnya oleh Kerajaan China. Ini bercanggah dengan kefahaman kita terhadap puncanya COVID-19 ini, di mana ramai yang memahami ia berpunca daripada pasar basah sehingga mencetuskan sedikit pertelingkahan antara pihak Kerajaan China dan juga Kerajaan Amerika Syarikat, masing-masing menyalahkan ataupun masing-masing mengelirukan dan cuba mengaburkan mungkin maklumat kepada umum apa sebenarnya puncanya. Tetapi ini mungkin akan beri sedikit pencerahan dan mungkin sedikit penjelasan apa sebenarnya di sebalik COVID-19 ini. Tetapi agak membimbangkan kalau kita bincangkan tentang keselamatan doktor tersebut apabila kalau kita rujuk kepada laporan lama, ada doktor sebelum ini yang cuba mendedahkan terdapat COVID-19 sebelum bermulanya, sebelum media mula melaporkan COVID-19 ini sekitar bulan November hujung tahun lepas. Beliau cuba menyampaikan maklumat, cuba mendedahkan berlakunya ataupun tercetusnya COVID-19 ini, virus ini, tetapi tiada yang ingin mendengarkan doktor ini. Malah ada juga pihak yang cuba mendiamkan pihak-pihak tersebut. Jadi mungkin ada akan berlaku penekanan. Teori lah, pelbagai teori sebenarnya dalam COVID-19 ini. Campur tangan kerajaan lagi. Campur tangan kerajaan, puncanya masih lagi kita tidak ketahui. Itu yang menjadi pembincangan dan juga siasatan. Kalau kita lihat banyak negara-negara telah pun berkolaborasi bersama yang diterajui oleh Belanda yang menyatakan bahawa satu siasatan dalaman akan dibuat diterajui oleh beberapa negara untuk memastikan bahawa di mana asalnya virus COVID-19 itu. Adakah terdapat dakwaan betulnya asalnya daripada pasar hidupan liar di China, Wuhan itu, daripada Kelawar, ataupun sebenarnya ia berasal daripada makmal di Wuhan ataupun dibawa masuk oleh pihak-pihak tertentu ke China. Itu semua adalah teori-teori yang melingkari agenda COVID-19 ini. Kita masih lagi belum ketahuinya dan kami akan pastikan anda adalah rakyat Malaysia yang pertama akan ketahui apa punca sebenar COVID-19 ini, dan anda boleh saksikan di astroni.com. Tidak lama lagi kita akan ketahui. Dan kita perlu berhenti rehat seketika, Naila. Kita akan kembali selepas ini.
Percaturan politik telah pun bermula, gerak caturnya telah pun bermula di Sabah. Rakyat Sabah sudah pasti ini adalah tempoh-tempoh kritikal untuk anda di luar sana itu kerana negeri itu sekarang ini seringkali menjadi topik perbincangan sejak beberapa kebelakangan ini melibatkan COVID-19 yang berada di negeri itu yang menyaksikan kes jangkitan COVID-19 meningkat dan PRN Sabah, Pilihan Raya Negeri Sabah juga sedang berlangsung dalam masa yang sama mencetuskan pelbagai perkara perlu kita titik beratkan dalam ketika mana PRN Sabah itu sedang berlangsung sekarang. Dan kalau kita lihat seramai 447 calon yang akan bertanding pada PRN Sabah kali ini dan jumlah itu sebenarnya cukup besar Nailah kerana double daripada PRU 14 yang lepas iaitu 252 calon sahaja. Dan selepas itu ada 16 parti bertanding setakat ini dan baik parti-parti pada peringkat nasional ataupun peringkat tempatan. Selain daripada itu daripada 447 calon yang bertanding ada 53 calon tampil dengan tiket bebas dan jika dicongak secara keseluruhannya 9 parti tempatan bertanding pada PRN kali ini antaranya Parti Cinta Sabah PCS, Gagasan, PPRS, Anak Negeri dan itulah yang sedang terjadi dan ada juga pertemuan banyak sekali dan kita saksikan menyaksikan 447 calon ini paling sikit calon yang bertanding untuk satu-satu kawasan ataupun satu DUN itu adalah sebanyak 3 penjuru dan paling banyak sekali majoritinya adalah 5 ataupun 6 penjuru dan yang paling tinggi sekali calon bertanding adalah 10 dan juga 11 penjuru. Ada 2 kawasan 10 dan juga 11 penjuru yang tidak pernah berlaku sebelum ini dalam PRU ataupun PRN Sabah itu sendiri. Dan antara perkara yang menjadi perhatian sudah semestinya Tan Sri Musa Aman yang dikatakan pada awalnya mempunyai majoriti untuk membentuk kerajaan baru menggantikan warisan Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal tetapi tidak bertanding pula kali ini. Ada mesej tertentu ataupun ada perkara tertentu yang mungkin berlaku dan di sebalik PRN Sabah itu apa sebenarnya harapan rakyat Sabah? Itu yang menjadi tanda tanya dan kami di Astro Awani sentiasa mahu pastikan bahawa suara rakyat Sabah itu didengari oleh peringkat-peringkat tertinggi. Ya. Dan Tetapi di sebalik keterujaan PRN Sabah itu dalam masa yang sama wartawan kami Asia Masan juga membawa laporan dari DUN Lamak di mana kempen hari pertama semalam dilihat agak hambar. Kalau kita lihat di sepanjang jalan Sadakan Lahad iaitu antara jalan raya utama di Pekan Kinabatangan dan juga kampung-kampung di DUN tersebut dilihat hambar, tiada bendera parti-parti, tiada perang bendera seperti yang mana kita selalu saksikan apabila berlakunya PRN, malah PRK pun sudah mula meriah kempen pada hari pertama tetapi dilihat agak hambar dan juga saya ada melakukan tinjauan sedikit di media sosial kurang sambutan juga kalau kita lihat perkongsian netizen dalam kalangan rakyat Sabah. Mungkin ada yang menggerakkan kempen sebelum ni seperti kempen Sabah Bangkit, ada yang cuba menggerakkan kempen untuk mengajak rakyat Sabah ini pulang mengundi. Itu antara gerakan yang kita lihat di media sosial. Tetapi selain itu, tak banyak lagi isu-isu yang dibangkitkan rakyat Sabah. Mungkin di sebalik kemeriahan demokrasi yang kita lihat sehingga 11 penjuru, jumlah calon yang bertanding juga hampir 2 kali ganda. Tetapi dalam masa yang sama, keterujaan daripada rakyat Sabah itu sendiri di mana? Adakah 2 juta pengundi itu di mana mereka sekarang ini kerana saya faham sentimen rakyat Sabah ni. Saya ada beberapa kawan rakyat Sabah yang menyatakan bahawa mereka kemungkinan besar tidak pulang mengundi kerana apa? Kerana apa yang terjadi pada PRN Sabah ini sebenarnya ia berlaku pada peringkat kepimpinan dan kenapa rakyat yang terpaksa pulang ke Sabah yang bekerja di Semenanjung pulang ke Sabah. Tiket ke kapal terbang bukannya murah sekarang ini Naila. Mereka terpaksa pulang untuk mengundi dan sebagainya. Ini yang membuatkan mereka masih lagi bertimbang-timbang ataupun 50-50 sama ada nak pulang ataupun tidak untuk mengundi. Kerana berdasarkan PRN Sabah 447 calon yang melihat kepada kedua-dua belah pihak keseimbangan ataupun kesepakatan itu masih lagi terumbang-ambing. Di sebelah pihak PN itu sendiri melihat kepada gabungan BN terdapat 17 kerusi pertemuannya itu yang membuatkan kesepakatan itu seakan-akan kurang pada peringkat PN dan juga BN dan di sebelah pihaknya pula Ketua Penerangan PKR di Sabah sendiri telah pun meletak jawatan kerana pembahagian kerusi itu dilihat tidak cukup dan siapa yang akan menerajui
jawatan Ketua Menteri Sabah itu masih lagi menjadi pertikaian di sebelah PN dan juga BN, manakala di sebelah warisan kita tahu Datuk Seri Muhammad Syafiq Apndal akan menjadi Ketua Menteri Sabah yang kekalkan jawatannya lah kan jika warisan menang dengan gabungannya DAP Amanah PKR itu sendiri. Dan itulah yang terjadi PRN Sabah sekarang ini yang kami akan bawakan kepada anda di Astro Awani, dan wartawan ataupun editor Astro Awani Haji Nazri Kahar akan membawakan lintas langsung daripada Sabah mengenai situasi semasa politik Sabah itu sendiri pada pukul 10 pagi ini, dan anda boleh saksikan sendiri secara live daripada sana. Dan alah, itu sajalah politik. Kita nak bincang lagi dah tak larang. Cukuplah politik. Okay, cukuplah politik. Kita nak pergi kepada satu perkembangan yang menyaksikan dunia automobil negara dikatakan akan kembali rancak dengan kehadiran Proton X50. Nailah, apa cerita dia? Ya, ini laporannya yang anda boleh saksikan di astroawani.com. Proton X50 sedia beraksi. Kabarnya harga jualan bermula sekitar RM75,000. Ini antara laporan yang mendapat sambutan di astroawani.com. Pasti ramai yang menanti-nantikan apa perincian berhubung dengan pelancaran Proton X50 ini. Ya, dan perinciannya kerana saya ada juga kawan-kawan yang bekerja dalam bidang automobil, yang menjadi salesman dan sebagainya, jurujual. Jurujual ini ada menyatakan kepada saya bahawa mereka telah pun diarahkan untuk mengambil latihan ataupun orang kata training untuk X50. Dalam arti kata lain, Proton X50 ini akan dilancarkan, katanya kabar angin secara rasmi dilancarkan pada bulan Oktober, tetapi untuk pertunjukan untuk pihak media dan sebagainya akan berlangsung dikatakan pada minggu ini sebenarnya, dan kita akan menyaksikan secara langsung. Dan ini adalah dalaman X50 itu. Kalau kita lihat berwarna merah dan juga hitam, dan sudah pasti teknologi daripada China itu dengan gabungan Proton dan juga Geely akan menarik lebih banyak. Dan ini dikatakan X50, mereka katakan bahawa akan orang kata dalam bahasa pasarnya akan kacau pasaran-pasaran segmen B dan juga segmen C kereta tanah air negara ini. Ya, itu yang kami akan bawakan apabila pelancaran Proton X50 ini. Pasti ramai yang menanti-nantikannya. Tapi kita perlu akhiri Awani Pagi di sini bersama saya, Naila Huda. Saya Hafiz Zaman. Assalamualaikum.